Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan Tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan Tafsir Al-Quran bagi siri ke-7. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-6 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallah وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti, dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi, ada tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan kepada kaum yang mahu bertakwa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan Al-Lail yang bermaksud malam disebut sebelum perkataan An-Nahar yang bermaksud siang. Pada ayat yang ke-6 surah Yunus mengisyaratkan bahawa kegelapan wujud terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh terang. Sekiranya Allah membiarkan manusia tiada nikmat terang, pasti manusia hidup dalam kegelapan. Penutup ayat ke-6 surah Yunus iaitu liqaumi yattaqun yang bermaksud kepada kaum yang mahu bertakwa. Difahami oleh ulama ini bahawa perubahan yang berlaku di alam semesta ini seharusnya menyedarkan manusia bahawa ia tidak akan tetap dalam keadaannya dan pasti berubah. Keadaan ini sama sebagaimana pelbagai perubahan lain yang setiap hari berlaku seperti kematian. Oleh itu, setiap orang hendaklah mempersiapkan diri berdepan dengan perubahan itu. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahawa perkataan ikhtilafil laili wan nahar yang bermaksud pertukaran malam dan siang silih berganti difahami oleh ulama ini dengan perbezaan atau pergantian malam dan siang. Jika mengambil pengertian perbezaan, ini bermaksud malam dan siang adalah dua cahaya yang memiliki keistimewaan. Perbezaan keduanya merupakan salah satu gejala alam di mana semua makhluk bumi tidak dapat mengelak dari kedua-duanya. Perbezaan juga bermaksud pertautan antara panjangnya siang dan malam selama setahun di setiap tempat dan musim di bumi. Manakala, jika mengambil pengertian pergantian malam dan siang, ini bermaksud pusingan bumi pada paksinya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab turut menukilkan pendapat Syekh Tahir Ibn Ashur berkaitan penutup ayat ke-6 surah Yunus iaitu liqaumi yattaqun yang bermaksud kepada kaum yang mahu bertakwa. Syekh Tahir Ibn Ashur menyatakan permulaan ayat inna fi ikhtilafil laili wan nahar dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ditutup dengan liqaumi yaqilun
dan liulil albab. Oleh itu, penutup ayat ke-6 surah Yunus difahami oleh Ibn Ashur sebagai kepada kaum yang berusaha menghindari hukum Allah. Ini kerana surah Yunus berada dalam konteks ancaman terhadap kaum musyrikin yang tidak menghiraukan ayat-ayat Allah. Oleh kerana ketiadaan takwa, kaum musyrikin tidak mendapat manfaat daripada ayat ini. Manakala orang yang bertakwa mendapat manfaat daripada ayat ini dengan menghindari apa yang dapat menjerumuskan mereka ke jurang kerugian, iaitu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-6 surah Yunus ini mendorong manusia mendapatkan keuntungan dengan berfikir tentang ayat-ayat Allah dan memahami bukti-bukti yang dizahirkannya. Manakala ayat dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran bukan dalam konteks ancaman tetapi huraian umum yang ditujukan kepada semua manusia. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-6 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan beberapa tanda dari alam yang membuktikan kewujudan, kesempurnaan serta keindahan penciptaannya. Pada kejadian malam dan siang, bersilih ganti antara keduanya. Panjang dan pendek tempohnya bergerak mengikut posisi di atas paksi. Semuanya merupakan bukti kewujudan, keesaan, hikmah dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kejadian-kejadian yang berlaku di bumi seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, kejadian di langit seperti guruh, halilintar, awan, hujan, kejadian di laut seperti air pasang surut dan pasang naik. Hanya kaum yang bertakwa kepada Allah dan beriman kepada hal yang gaib menyedari kejadian alam sebagai bukti kewujudan Allah. Manakala kaum yang tidak bertakwa seperti etis tentulah tidak dapat mengambil pengajaran dari semua kejadian dan penciptaan alam. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-6 surah Yunus ini dengan menjelaskan bahawa sesungguhnya pertukaran malam dan siang yang silih berganti dan segala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada di langit maupun di bumi, terdapat tanda-tanda kewujudan Tuhan yang mencipta sesuatu. Semua ini tidak akan terjadi dengan sendirinya sebagaimana yang didakwa oleh orang yang sesat dan kufur. Bahkan alam menjadi tanda tentang betapa sempurnanya ilmu dan kudrah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Ini menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang bertakwa, iaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada azabnya. Mereka ini sahaja yang memahami segala-galanya. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-6 surah Yunus ini menerangkan bahawa perkataan ikhtilaf difahami oleh ulama ini dengan perbezaan atau pergantian siang dan malam. Perbezaan di sini bermaksud malam dan siang itu bukan semata-mata saling berganti. Tetapi dalam pergantiannya itu ada perbezaannya. Tidak sama ukuran masa bagi malam dan siang. Ada malam yang panjang dan ada yang pendek. Begitu juga waktu siang kerana perbezaan musim. Perbezaan antara malam dan siang itu juga menentukan aktiviti hidup kita. Malam untuk berehat, manakala siang untuk bekerja. Menurut Profesor Dr. Hamka, perkataan وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ yang bermaksud dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi. Menjelaskan bahawa apa yang Allah jadikan di langit sangat banyak. Antaranya, bintang-bintang yang menghiasi langit. Begitu juga hidupan di darat seperti tumbuh-tumbuhan. Termasuklah rumput yang halus sehingga pokok-pokok besar di hutan. Binatang ternak dan liar.
hidupan di laut seperti lumut, kerang, ikan dan sebagainya. Manusia pula berbeza warna kulit dan iklim daerahnya. Berbeza benua dan banyak lagi sehingga umur kita tidak cukup untuk mengkaji kesemuanya. Profesor Dr. Hamka mentafsirkan perkataan li'ayatil liqaumi yattaqun yang bermaksud tanda-tanda kepada kaum yang mahu bertakwa. Menyatakan bahawa untuk mengetahui adanya Tuhan, maka lihatlah segala ciptaan alam, baik di langit maupun di bumi. Gabungkanlah perasaan yang halus dan akal yang cerdas. Bekerjasama mencari tanda-tanda kebesaran Tuhan dengan melihat alam. Janganlah berkata Allah itu tidak ada, kerana panca inderamu tidak dapat melihat. Bukankah jika engkau melihat bangunan yang hebat dicipta oleh arkitek, engkau akan mengkagumi akal arkitek yang merancang struktur bangunan itu. Sedangkan tubuh atau zat akal arkitek itu sendiri, engkau tidak nampak dengan panca indera. Setiap ciptaan manusia yang hebat di bumi ini merupakan hasil akal. Namun akal tidak akan diketahui andai tidak dicari. Maka begitulah Tuhan pencipta alam seluruh langit dan bumi perlu dicari. Bekas ciptaannya telah ada, maka akal pula memastikan bahawa Dia, Allah itu ada. Menurut Profesor Dr. Hamka lagi, apabila seseorang menyedari hubungan dirinya dengan Tuhan, maka timbullah takwa, iaitu rasa hubungan yang erat dengan Allah kerana melihat bekas kekuasaannya. Takwa antaranya bermaksud memelihara hubungan dan mematuhi peraturan. Setelah seseorang itu menyedari betapa teraturnya perjalanan alam dan sempurnanya pentadbiran Allah, maka timbul perasaan insaf dalam diri. Dia akan selamat di dunia dan akhirat selagi mana dia tidak melanggar dua peraturan. Peraturan pertama ialah undang-undang alam atau sunnatullah yang tiada satu makhluk pun boleh melanggarnya. Peraturan kedua pula ialah undang-undang syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan sesuatu itu baik atau buruk, manfaat atau mudarat, terpuji atau tercela. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-6 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-6 surah Yunus ini menjelaskan kejadian siang dan malam yang silih berganti dan segala kehebatan ciptaan Allah di langit dan di bumi merupakan tanda-tanda kekuasaannya yang hanya disedari dan difahami oleh mereka yang bertakwa atau takut kepada hukuman Allah. Baru-baru ini berlaku fenomena gerhana bulan penuh pada 8 November 2022 yang dapat dilihat dengan jelas oleh rakyat Malaysia di Kota Baru, Kuala Terengganu, Alustar, Gurun, Jitra dan Pulau Langkawi. Namun bagi kebanyakan kawasan yang dilanda hujan dan cuaca mendung seperti Lembah Kelang, Johor dan Negeri Sembilan, fenomena itu tidak dapat dilihat dengan jelas. Peristiwa seperti ini bukanlah pertama kali berlaku di Malaysia. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat sesetengah pengguna media sosial yang merasakan apabila berlaku fenomena aneh seperti gerhana, tulisan alif, lam, lam, ha pada awan, pokok bersujud, tulisan Allah pada buah, maka barulah dikatakan tanda-tanda kewujudan Tuhan. Sedangkan seseorang mukmin itu tidak sewajarnya memerhatikan kejadian alam sekadar persembahan langit atau bumi untuk dinikmati. Bahkan ada peringatan dari Allah untuk menegur manusia yang leka. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat ke-105. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pergi dan datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-6 surah Yunus ini ialah: pertama, setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa kejadian alam yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa
merupakan simbolik agar kita sentiasa bersedia mendepani perubahan di masa hadapan. Kedua, umat Islam hendaklah melihat fenomena alam yang berlaku dengan kaca mata iman dan takwa agar setiap yang berlaku menjadi proses meningkatkan iman dalam diri. Ketiga, sebagai Muslim, kita perlu berfikir dan merenung kerosakan alam yang berlaku adalah hasil kerja-kerja manusia yang melanggar sunnatullah alam. Lalu, memerlukan ilmu dan kemahiran untuk mengatasi masalah yang berlaku. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.